melaksanakan salah satu daripada tuntutan agama kita, iaitu melaksanakan solat Jumaat. Jadi sementara kita menunggu masuknya waktu zuhur pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mendengar satu daripada hadis Nabi SAW yang Al-Imam At-Tirmizi meletakkan hadis ini dalam bab majaa fil wasfi ahli syarr, iaitu bab yang menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang yang jahat. Maka di sana dibawa satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Asma binti Umaysh al-Khash'amiyah qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiya al-kabira al-muta'an. Bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa nasiya al-jabbara al-a'la. Bi'sal 'abdu 'abdun saha wa laha wa nasiya al-maqabira wal bila. Bi'sal 'abdu 'abdun ata wa tagha wa nasiya al-mubtada wal muntaha. Bi'sal 'abdu 'abdun yakhtilu dunya bid-din. Bi'sal 'abdu 'abdun yakhtilu dina bisyubuhat. Bi'sal 'abdu 'abdun tama'un yaquduhu. Bi'sal 'abdu 'abdun hawa yudilluh. Bi'sal 'abdu 'abdun raghabun yuzilluh. Baik. Daripada satu hadis Nabi SAW, daripada satu orang sahabat namanya Asma binti Umaysh al-Khash'amiyah, katanya, telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, ia sejahat-jahat hamba itu, iaitu hamba yang membesarkan diri dan sombong dan lupa ia akan yang maha besar lagi yang maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Apa kata Nabi SAW? Antara hamba Allah ataupun di kalangan manusia yang jahat, siapa mereka itu? Yani abdun takhayyala waqtal wa nasiyal kabira al-muta'al. Siapa mereka ni? Yang dikata Nabi SAW, manusia yang sombong dan menyombongkan diri, dan dia lupa Allah Tuhan yang maha besar lagi yang maha tinggi. Itu yang pertama. Apa dia? Manusia yang paling jahat. Yang pertama, mereka yang mempunyai sifat apa dia? Sifat sombong. Malahan dia menyombongkan diri dia, sedangkan dia lupa bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha besar, Tuhan yang lagi maha tinggi. Itu sifat yang pertama. Dan kita tahu lah tuan-tuan, sifat kesombongan ni satu sifat yang Allah Ta'ala cukup murka. Kerana sifat sombong ni jugalah yang menyebabkan iblis jadi hala keluar daripada mana? Daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam suratul Isra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamshi fil ardi marha, janganlah kamu berjalan wahai anak Adam atas muka bumi ni dalam keadaan sombong. Firman Allah Ta'ala, innaka lan takhriqal arda. Kenapa? Kerana kamu takkan dapat boleh melubangkan bumi dengan kamu hentakkan kaki kamu. Walan tablughal jibala tula, dan kamu takkan sampai setinggi gunung kalau kamu congak muncung ke atas. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan kepada manusia supaya pada jangan bersifat seperti mana sifat orang sombong. Kerana kita tak boleh buat apa. Kita hamba Allah Ta'ala yang dhaif, kita hamba Allah Ta'ala yang lemah. Itu yang pertama.
Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'sal 'abdu 'abdun tajabbar wa'tada wa nasiyal jabbarul a'la. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat manusia ialah manusia yang membesarkan diri dan melampaui had, dan lupa ia akan Tuhan yang Maha Perkasa lagi yang Maha Tinggi. Ini golongan yang kedua. Apa dia? Golongan yang suka membesarkan diri. Dan kata Syekh Ibn Marbawi rahimahullah, dia ni adalah sebesar-besar sejahat-jahat perangai yang sangat dikeji pada syarak, sangat dikeji pada akal, dan sangat dikeji pada adat. Syarak keji orang lagu ni, orang yang suka besar, dipanggil tajabbar. Dia suka besarkan diri dia. Dan juga salah pada akal. Sebab apa tuan-tuan, mana mungkin satu orang manusia yang penuh dengan kelemahan macam kita ni, kita boleh besar diri? Tak boleh. Dan pada adat kebiasaan manusia, adat manusia tak suka orang yang besar diri. Sebab orang yang besar diri ni orang tak suka berkawan. Cakap dia ni tuan-tuan, cakap nak angkat diri dia. Bila mana dia bercakap, dia nak besarkan diri dia. So golongan-golongan macam ni, orang tak ada hormat. Orang tak muliakan dia, orang tak hormatkan dia. Tetapi kalau dia main dengan sifat tawaduk, rendah diri, orang sukalah. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk, Allah angkat. Allah angkat. Angkat kedudukan dia tu. Sebab tu tak ada orang yang paling tawaduk dengan sebesar-besar tawaduk melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sifat rendah diri. Kerana rendah diri ni tuan-tuan, dia perhiasan bagi orang mukmin. Macam mana kita berada dari satu tempat yang tinggi, mungkin kita ni ada jawatan, kita ada pangkat, kita ni ketua dalam kita punya bidang kita ni ketua dekat tempat kerja kita. Jangan sampai kita melampaui dengan mana kita membesarkan diri kita. Akhirnya apa tuan-tuan, kita termasuk daripada hadis Nabi, manusia macam ni sejahat-jahat manusia. Siapa? Mereka yang besar diri, dia suka melampaui batas. Kemudian kata Nabi SAW lagi, golongan yang ketiga yang dikatakan manusia yang paling jahat, bisal abdun saha walaha wa nasiyal al-maqabira wal bila. Kata Nabi SAW, sejahat-jahat hamba ialah hamba yang lupa dan lalai. Dan dia teringat akan kuburnya, dan dia teringat akan hancur badannya jadi tanah. Itu yang ketiga. Siapa? Yang ni manusia yang dia lupa dan juga lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup atas dunia, dia rasa dia akan hidup lama. Maka dia lalai dengan kehidupan dunia dia. Sepatutnya tuan-tuan, waktu semayang dia pergi semayang, tapi dia lalai dengan kehidupan dunia dia. Sepatutnya waktu dia semayang pada awal waktu, dia sengaja menangguhkan. Orang macam ni bi'sal abdun, sejahat-jahat orang. Sejahat-jahat orang. Dia boleh semayang awal waktu saja pergi tangguh. Dia boleh semayang awal waktu saja pergi lewat semayang. Kata Nabi pada dia ni manusia yang jahat. Sebab apa jahat? Saha walaha, dia lupa dan lalai dengan Allah. Sebab apa dia boleh lupa dengan lalai dengan Tuhan ni? Wa nasya al-maqabir, kerana dia lupa dengan kubur dia tu. Ni manusia ni. Hatu yang kalau semayang lewat, yang tak semayang langsung, yang langsung tak pernah semayang, yang langsung tak pernah datang masjid, yang langsung tak pernah duduk dalam majlis-majlis para ilmu, majlis-majlis ilmu, tak pernah duduk dalam majlis-majlis orang soleh. Apa kita nak kata dengan golongan macam ni? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Sebab apa? Sebab takut termasuk di kalangan orang yang Nabi kata jahat. Imam At-Tirmizi dia letak dalam bab apa ni? Bab maja'a fil wasfi ahli syar. Bab cerita tentang sifat orang jahat. Sifat tu ada pada dia.
Antaranya siapa? Yang ketiga tadi, orang yang mana? Orang yang lalai tadi. Kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada kelalaian. Sebab tu Nabi SAW menasihatkan kita dengan 5 nasihat yang saya rasa semua kita tahu. Nabi suruh kita mempercepatkan buat amal. Antaranya ketika mana muda sebelum datangnya usia tua. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila mana kita dah lanjut usia, tenaga kita dah tak banyak. Kita dah semakin uzur. Tak ada orang yang semakin panjang usia dia semakin sihat, tak ada. Sebab apa? Sebab itulah fitrah yang Allah buat atas dunia. Jadi kalau nak semayang lama, nak duduk dalam majlis ilmu lama, nak bangun tahajud, nak baca Quran ni boleh pergi sampai 4, 5, 6 muka surat. Dalam keadaan kita duduk mana? Muda ni. Betul, kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, pergi dalam keadaan usia kita muda lagi. Ada tenaga yang kuat. Tapi bila mana usia kita semakin lanjut, pergerakan kita semakin terbatas. Kurang dah tuan-tuan. Betul, Imam Ahmad Ibn Hanbal dia kata apa? Kata anak kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal namanya Abdullah. Dan memang kunyah Imam Ahmad dipanggil Abu Abdillah. Bapa aku ketika menasihat setiap malam dia akan semayang dalam 400 rakaat. Tapi bila mana dia semakin tua, setiap malam dia semayang dalam 200 rakaat. Masa muda, masa sihat dalam 400. Tapi bila mana dia semakin berusia, semayang 200 rakaat saja. Ujunglah 200 lagi. Ni. Sebab kita tenaga makin kurang. Tak ada tuan-tuan orang atas dunia panjang umur usia dia makin kuat dah. Tak ada. Tok guru silat macam mana pun dia sakit. Dulu masa muda ni lompat ni 10 orang lepas. 10 orang. Ni karate. Tu hentak genting bumbung tu 10 pecah. Cuba suruh buat sekarang tengok. Sebab apa? Sebab memang itu fitrah Allah buat kepada manusia. Dia ada waktu, dia sampai masanya tuan-tuan dia main lemah. Dia main lemah. Dan ni kita usia 30, kita usia 20, kita usia belasan tahun. Tenaga kita banyak. Main bola kuat lagi. Tapi bila mana usia kita semakin meningkat habis. Sebab tu pemain bola antara bangsa pun usia 40 pencen. Sebab apa? Sebab tak boleh main bola dah. Nak lari 2 jam berturut-turut tanpa henti dah tak boleh. Sebab apa? Tenaga semakin kurang. Sebab tu Nabi kata apa? Nak ibadat, nak buat taat ketika muda, sebelum datang usia tua. Yang kedua pada masa sihat, sebelum datang waktu sakit. Macam mana tuan-tuan kita nak rasa betapa besarnya nikmat sihat bila mana Allah uji kita sakit? Masa tu kita akan rasa nikmat sihat tu begitu berharga dalam hidup kita. Kalau Allah uji satu hari kita sakit, kita tak boleh main masjid, kita tak boleh jumpa kawan kita kena duduk dekat hospital, masuk dalam ward. Pergerakan kita, kehidupan kita terbatas. Masa tu baru kita nak hargai betapa besarnya nikmat apa dah? Nikmat sihat yang Tuhan tu bagi kat kita tu. Begitu juga yang ketiga, nikmat lapang sebelum datang waktu sempit kamu. Dalam keadaan kita lapang, masa kita banyak, apa yang kita buat dengan waktu? Waktu ni tuan-tuan dia cepat. Dan ni dah bulan 11. 8 hari bulan 11. Pejam mata masuk bulan 12, sambut tahun baru 2025. Lagi 3 bulan ni tuan-tuan, lagi lebih kurang dalam bulan 3 tak lama lagi dia main bulan Ramadan. Kita duk rasa macam kita baru habis sembahyang tarawih. Masuk Ramadan ni tuan-tuan dah tarawih dah. Masa tuan-tuan. Dalam keadaan kita sedang dengan tak sedang ni tuan-tuan apa dia? Masa yang berlalu menghampirkan kita dengan diri kita kepada Tuhan. Tu ya. Kalau kita sedang lah, kalau kita tak sedang, tak tahulah. Tapi kalau kita dah sedang, hari yang berganti hari, masa yang berganti masa, tahun yang berganti tahun, mendekatkan kita dengan Allah.
Masa kita macam main bola, waktu nak habis dah. Siapa yang balik kepada Allah Ta'ala dulu, siapa yang balik kemudian, itu takdir Tuhan. Tapi nak kata pada sudut tadi, jangan lalai. Jangan lalai. Kemudian apa dia? Daripada hidup, mati. Maksudnya kalau nak beramal pada hari ni, amal ketika hidup. Sebab bila mana kita dah meninggal dunia ni, tuan-tuan, tak boleh amal. Melainkan amal yang kita buat dulu atas dunia, yang dia berlangsung sampai kita mati. Antara yang disebut dalam hadis Sahih Muslim, ada 3. Itu kita semua tahu dah. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir, artinya waqaf. Yang kedua, ilmu yang ada manfaat. Dan yang ketiga, anak yang salih yang mendoakan orang tua dia. Imam Al-Bazzar dibawa lagi 9 lagi. Amalan yang boleh bawa kita ke, amalan yang boleh bawa kita sampai kita mati. Tapi pada sudut beramal ni ketika mana? Ketika mana hidup. Sebelum datangnya datangnya kematian. Sebab dah mati tak boleh nak beramal. Sebab tu kata Nabi SAW, sejahat-jahat manusia, manusia yang lalai. Dia lupa. Sebab apa dia lupa? Sebab orang macam ni dia teringat satu tempat namanya kubur, dan dia teringat badan dia akan hancur jadi tanah. Kemudian kata Nabi SAW, yang keempat, manusia yang jahat. Bisal abdun ata wa tagha wa nasiya al-mubtada wal muntaha. Sejahat-jahat hamba, sejahat-jahat makhluk Allah, manusia, iaitu hamba yang meninggikan diri dan dia sesat dan lupa ia pada permulaannya dan kesudahannya. Dan yang kelima kata Nabi SAW, manusia yang teruk, manusia yang bisal abdun yakhtilud dunya bidin. Yang kelima kata Nabi, manusia yang jahat apa dia? Manusia yang menipu daya dunia dengan agama dia. Na'udzubillah min zalik. Ini peringatan kepada siapa? Kepada orang yang menuntut ilmu agama. Kepada para ustaz, para asatizah. Jangan jadikan dunia, jangan menukarkan agama dengan dunia kita. Dan benda tu sangat dicela oleh syarak. Dia ada peringatan Nabi kat situ. Mana jangan kita jadikan dunia ni sebagai cara kita kaut dunia dengan menggunakan agama yang ada pada kita. Seterusnya kata Nabi SAW, bi'sal abdun yakhtilud din bisyubuhat. Manusia yang paling jahat kata Nabi pada manusia yang menipu daya agama dengan benda syubhah. Dia tahu benda tu benda syubhah, dia pergi ambil. Dia tahu benda tu benda yang ada syubhat, tak tahu halal, tak tahu haram, dia pergi ambil. Maka orang ni orang yang jahat. Kemudian kata Nabi SAW, bisal abdun tama'un yaquduh. Kata Nabi SAW, sejahat-jahat makhluk Allah ni siapa? Mereka yang tamak. Dan yang terakhir yang kata Nabi SAW, bisal abdun hawa yudilluh. Sejahat-jahat makhluk Allah Ta'ala namanya manusia yang disesatkan dia oleh hawa nafsu dia. Dan kata Nabi SAW, bi'sal abdun raghubun yuzilluh. Sejahat-jahat hamba Allah ialah hamba yang dihinakan dia oleh kesukaan hidup di atas dunia. Itulah tuan-tuan hadis Nabi SAW yang Imam At-Tirmizi letakkan dalam sunan beliau, yang beliau letak dalam bab maja'a fil wasfi ahli syarr. Bab cerita tentang hadis Nabi mensifatkan siapa orang-orang yang jahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan lebih kurang 6 sifat ni daripada ada kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Taala berikan keafiatan kepada agama kita, dan mudah-mudahan membawa kebaikan kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.